berzikir, setiap keinginan kita untuk baca Al-Quran, setiap keinginan kita untuk baca salawat, setiap keinginan-keinginan yang baik itu adalah keinginan daripada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Bermakna apabila kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu petanda Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebaikan. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak tersebut, maka kehendak Allah sifatnya azali. Kehendak Allah azali, bermaksud kehendak Allah taala itu sedia kala. Inilah satu ketetapan yang tidak sukar untuk kita faham, iaitu kebaikan kita ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala yang bersifat azali, dan kehendak Allah taala itu disebut sebagai qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah." Tidaklah kamu berkehendak, tidaklah kamu berkeinginan kecuali keinginan Allah Subhanahu wa taala semenjak azali. Nabi SAW dalam satu hadis, Nabi menyebut jaffal qalam, pen, qalam. Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu makhluk nama dia qalam. Dalam Al-Quran ada surah Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun, huruf yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala maknanya. Wal qalami, demi qalam. Wa ma yasturun, dan sesuatu yang ditulis oleh qalam. Apa yang dilakukan oleh qalam? Kata riwayat, ketika mana Allah Subhanahu wa taala menjadi qalam, wajib kita percaya, wajib kita beriman bahawa Allah ada makhluk nama dia qalam. Ianya ghaib sebab terlampau jauh. Ianya wujud tapi terlampau jauh, maka dia jadi ghaib pada pandangan kita. Tak ada seorang pun yang boleh melihat qalam itu bagaimana. Tetapi Al-Quran menyebut maka wujudnya makhluk Allah bernama qalam. Kata riwayat, bila Allah Ta'ala menjadikan qalam, maka Allah Ta'ala perintahkan kepada qalam, tulislah. Maka qalam bertanya, ya Allah, apa yang pun aku tulis, tulislah segala takdir yang akan berlaku sehingga kiamat. Siapakah yang menentukan takdir? Allah Subhanahu wa taala yang menentukan takdir. Maka Nabi bersabda, jaffal qalam. Nabi mengatakan bahawa pen itu telah selesai tulisannya. Hadis itu tersebut, qalam itu dawatnya sudah kering. Jaffal qalam bermaksud, makna kata ketentuan Allah sudah selesai. Sebab itu ada satu riwayat dalam kitab menyebut Allah Subhanahu wa taala ketika mana menjadikan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala telah menentukan sebahagiannya ke syurga, sebahagiannya ke neraka. Dalam riwayat mengatakan, haza lil jannah fala ubali wa haza lin nari fala ubali. Sebahagian daripada manusia ini ke syurga, aku tidak peduli. Sebahagiannya ke neraka, aku tidak peduli. Sebab Allah Subhanahu dialah Allah, dialah Tuhan. Maka Nabi bersabda, jaffal qalam. Tulisan takdir telah selesai ditulis. Bermaksud telah ditentukan siapa beriman, siapa tidak, siapa taat, siapa tidak. Siapakah maksud, siapakah taat dan sebagainya. Bahkan siapa ke syurga, siapa ke neraka. Apakah Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui apa yang akan berlaku di padang mahsyar? Mana mungkin Allah Taala tidak mengetahui? Al-Quran, Allah Taala telah menyebut dalam Al-Quran. Apakah Allah Taala tidak mengetahui apa yang akan berlaku di padang mahsyar nanti? Allah Subhanahu wa taala mengetahui di manakah kita mati. Allah Subhanahu wa taala mengetahui bilakah waktunya kita meninggal dunia. Bahkan Allah Taala mengetahui bagaimana keadaan kita meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apakah yang akan berlaku di alam barzakh nanti. Apakah kita di kalangan orang yang berjaya daripada seksaan, ataupun kita tergolong orang yang diseksa oleh malaikat azab? Apakah Allah Ta'ala tidak mengetahui apa yang akan datang? Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara yang akan datang. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Di antara ilmu Allah Subhanahu wa taala, ya'lamu ma baina aydihim. Allah Ta'ala mengetahui perkara yang akan datang, yang tidak mengetahui kita.
Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Seorang pun tak tahu apa yang akan berlaku besok. Wa ma tadri fi ayyi ardin tamut. Tak ada seorang pun tahu di manakah dia akan meninggal dunia. Yang mengetahui adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala mengetahui apa yang berlaku alam barzah. Allah Taala mengetahui apa yang akan berlaku di padang mahsyar. Kita tidak mengetahui. Nasib kita pun Allah Taala mengetahui, telah mengetahui di padang mahsyar nanti. Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapakah yang masuk syurga, siapakah masuk neraka. Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Apakah kita mengatakan Allah Taala tidak mengetahui apa yang berlaku akan datang? Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Apakah Allah Taala mengetahui sesuatu perkara, sesuatu yang berlaku akan datang dan Allah Subhanahu wa taala terlepas daripada menentukan itu? Tidak, Allah Taala juga yang menentukan perkara yang akan datang. Maka itu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hakikat sesuatu. Maka Nabi menyebut dalam hadisnya, ketentuan itu telah selesai. Maka para sahabat pun memberikan respon, memberikan terhadap kata-kata Nabi itu. Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, jika begitu dah kita tidak perlu berusaha lah ya Rasulullah. Kita serahkanlah takdir kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Taala dah tentukan. Siapa yang baik, siapa yang jahat, tak payah nak usaha dah tentu. Jadi orang tak payah nak berkojo dah. Kenapa tak berkojo? Dah rezeki secupak tekan segantam dia dah. Jadi para sahabat ingin melakukan sebegitu. Kalau begitu ya Rasulullah, serahkanlah saja nasib kita. Tak payah nak fikir-fikir dah. Maka Nabi menjawab, bukan begitu. Bukan begitu cara kepahaman kita tentang takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak payah nak beramal lah. Tuhan dah tentukan nasib kita. Macam orang pergi sekolah, belum pergi esok, cikgu dah bagi markah. Markah kau dah siap. Baik apa nak baca lagi, markah dah ada. Macam mana pun kamu buat, markah dah ada dah. Kata cikgu tadi. Apakah kita, murid tadi nak baca buku lagi tak? Ya, markah dah ada. Keputusan dah ada. Jadi para sahabat beranggapan tak perlu lagi berusaha. Nabi mengatakan bukan begitu maksud dia. Maka Nabi mengatakan seseorang itu dipermudahkan dengan takdirnya. Maka Nabi menjawab, sekiranya seseorang itu ditakdirkan dengan takdir yang baik, maka mudah-mudah sahaja dia melakukan kebaikan. Sekiranya takdir orang itu tak baik, maka susah dia untuk melakukan kebaikan tersebut, maka didorongkan melakukan maksiat. Bermaksud, walaupun ketentuan itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala secara hakiki, tetapi kita akan dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan kita. Sebab apa yang ada pada kita, Allah Subhanahu wa taala berikan kita pilihan. Allah Subhanahu wa taala berikan kita pilihan. Sama ada nak taat, sama tak nak taat. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Allah Subhanahu wa taala berikan kita jalan. Ini jalan baik, ini jalan tak baik. Ini jalan taat, ini jalan maksiat. Maka Allah Taala berikan kita pilihan, maka kita memilih. Ketika mana kita memilih pilihan tersebut, maka kita melakukan syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang memilih untuk taat, ada orang memilih untuk tidak melakukan taat. Maka pada zahir dia pilihan daripada manusia, tapi sebenarnya hakikat dia ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Satu perkara yang sukar kita memahami makna tersebut. Bermaksud di sebalik kita melakukan solat, ia juga keinginan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana kita memilih untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas pilihan kita. Kita memilih untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian manusia memilih untuk tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita katakan orang yang beriman kepada Allah itu mereka mendapat hidayat. Mereka berjalan di atas jalan hidayat. Orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka tidak mengikut jalan hidayat. Yang beriman itu berada dalam hidayat, yang tidak beriman tidak berada dalam hidayat. Maka hidayat dan juga sesat ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Ayat itu menceritakan hakikat kita ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut, innaka la tahdi man ahbabta. Ya Muhammad, engkau tidak boleh beri hidayat kepada orang yang engkau kehendaki. Walakinallaha yahdi man yasha. Tetapi Allah lah yang beri hidayat kepada orang yang Dia kehendaki. Termasuk ahli iman, ahli taat, ahli ibadat. Maka pada hakikatnya kehendak siapa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah Subhanahu wa taala berkehendak kebaikan kepada seseorang, diberikan hidayat, maka dia beriman. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala ingin berikan kebaikan yang lebih lagi, yang beriman tadi melakukan ketaatan. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kesempurnaan hidayat, maka dia melakukan ketaatan dengan begitu sempurna. Banyak ketaatannya, banyak zikirnya, banyak salawatnya, banyak baca Qurannya, maka berakhlak dengan akhlak-akhlak yang baik. Kita boleh memilih untuk berakhlak dengan akhlak yang tak baik atau akhlak yang baik. Kan kita memilih. Kita boleh memilih untuk mencaci orang ataupun kita tidak mencaci. Pilih pilihan kita. Maka kita memilih untuk jaga lidah kita daripada mencaci seseorang. Maka kita kata pilihan kita. Kita memilih kita untuk berakhlak. Kita berakhlak baik dengan orang. Maka kita memberi orang sedekah, memberikan orang pertolongan dan sebagainya. Pilihan daripada kita. Maka kita memilih untuk berakhlak dengan akhlak yang baik. Kita jadi seorang yang pemaaf. Kita jadi orang yang sabar dan sebagainya. Kita kata pilihan daripada kita. Kita memilih untuk berakhlak. Kita memilih untuk melakukan kebaikan. Kita memilih untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita memilih untuk datang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini ada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Taala mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Tetapi Allah Taala yang beri hidayat kepada orang yang dikehendaki. Maka disebabkan itu, maka ulama mengatakan, tidaklah kita hari ini sudi untuk datang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala mengikut qadar yang kita inginkan. Kita berzikir setengah jam, kita berzikir 2 jam dan sebagainya, ikut tuan imam lah, ikut khalifah yang bawa itulah. Kalau saya bawa tuan-tuan sejam lah. Tuan-tuan 2 jam lah. Maksud ikut keadaan dia. Mana tidaklah kita sama-sama berkehendak untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali ianya kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, ini satu nikmat. Ketika mana kita berada pada tempat taat, kita berada pada tempat ibadat, hendaklah kita mengetahui bahawa Allah Subhanahu wa taala mengkehendakinya semenjak azali lagi keadaan tersebut. Maka kita kata perlu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memilih kita berada pada tempat yang taat dan sebagainya. Dan sentiasalah kita bimbang, sentiasalah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ketetapan dalam hidayat. Itu yang dibimbangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi berada pada keadaan taat dan hidayat, tetapi Nabi adalah orang yang paling banyak berdoa kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Alhamdulillah, kita menyedari, kita memahami, kita ke mana kita taat, kita ke mana kita berzikir. Allah Subhanahu wa taala yang memilih kita untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimasukkan nama kita ini dalam ahli-ahli taat. Kita berharap kepada Allah agar diletakkan kita ini dalam nama-nama orang yang suka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tanpa kita dikehendaki oleh Allah untuk memasukkan nama kita, tidak mampu kita beramal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sentiasalah kita berharap kepada Allah agar diberikan kebaikan-kebaikan. Kita berharap kepada Allah agar kita mendapat husnul khatimah. Ianya adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merupakan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi orang yang memahami, kita kata ketika mana kita melakukan taat, kita berasa bersyukur, kita rasa bahagia sebab kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala
sebagaimana orang dijemput oleh raja. Raja jemput dia ke istana. Dalam ramai-ramai rakyat ni, dia saja dipilih. Masjid dia saja dipilih. Masjid kuancik dia dipilih. Datang ke istana, dapat jamuan raja. Agak-agak masa dia tengah makan tu dia rasa apa? Oh, beruntungnya kita dipilih oleh raja. Orang lain tak dipilih. Rasa bahagia kita sebab mendapat pilihan daripada raja untuk datang menjamu dan sebagainya. Begitu juga kita. Perlulah kita bergembira dengan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bergembira dengan itu kata bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala pilih kita untuk taat. Allah taala pilih kita untuk puasa. Allah taala pilih kita untuk baca Quran. Allah taala pilih kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita gembira kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita agar bergembira. Sebagaimana apabila kita dapat hadiah, orang yang bagi hadiah tu dia nak tengok muka kita senyum. Si ayah bagi hadiah kepada anak bukan sekadar bagi, dia nak anak tu gembira. Melompat-lompat pun tak apa. Melompat-lompat dia. Ayah ni Allah sukanya sebab dia bagi hadiah, anak dia suka. Jadi si ayah tu dia nak anak macam tu. Dia tak nak boleh dapat hadiah, antuk ya dia. Sebelum tu dah sedih, bagi dia pun sedih je. Apalah sedih-sedih lah, bagi hadiah, gembiralah. Ya. Jadi bila orang menerima hadiah bergembira, yang pemberi hadiah memang dia nak tengok kita gembira. Gembira tanda apa? Gembira tanda menghargai pemberian itu. Bila kita bagi hadiah, kawan kita suka, nampak suka di wajahnya, bermaksud dia menghargai pemberian itu. Apakah Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kita gembira? Bahkan Tuhan perintahkan kita gembira. Bermaksud ketika mana Allah Taala beri kita hidayat, beri kita taat, ketika mana kita berzikir, kita bergembira kepada Allah sebab meletakkan kita dalam orang yang sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergembira ketika itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi." Qul bi fadlillah, katakan ya Muhammad, bi fadlillah, segala kemuliaan Allah, wa bi rahmati, dan segala rahmat Allah, kelebihan Allah, rahmat Allah yang paling sempurna berbentuk hidayat, berbentuk baca Quran, berbentuk berzikir, kita kemana ketaatan. Jadi apa yang Tuhan perintahkan bila kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, fa bidzalika falyafrahu. Dengan demikian itu gembiralah kamu. Bermaksud gembiralah kamu dengan fadlullah. Bergembiralah kamu dengan rahmat Allah. Jangan kita rasa sedih ya pula. Pi mana tu? Pi berzikir habis entah sedih lah. Tak, kita tidak menghargai rahmat Allah Taala yang begitu besar. Sepatutnya kita ke mana kita taat, kita ke mana kita baca Quran, Allah Taala suruh kita gembira. Bermaksud kita ke mana kita baca Quran, kita gembira, kita sedang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita gembira, kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bergembira ketika itu adalah satu ketaatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Taala perintahkan fa bidzalika falyafrahu. Demikian itu akan bergembira. Jadi setiap kali kita taat, Allah gembira kita. Macam kita dapat duit, gembira tak? Dapat bonus. Gembira, senyum. Orang tak tahu apa senyum-senyum ni pula. Dia tak tahu kita dapat bonus. Begitu juga kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita kefahaman. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Sallallahu ala sayyidina alhamdulillahi rabbil alamin. Allah 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 Sidi Allah 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 Al-Azim Allah Ya Murid Allah Na'id لك قول صغار